Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darainil amin. Nak belakang ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma jumlatul amri annaka idza nazarta fi dalaili sun'illahi azza wa jalla wa am'anta an-nadhara alimta anna laka wa lana ilahan qadira aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakallima. Jadi kemudian daripada engkau mengetahui dah bahasa tutupkan ilmu dan bahasa dengan ilmu dan mengajar dengan ilmu ini, jumlatul amri bermula kesimpulan daripada pekerjaan, yakni pekerjaan ibadat ataupun kalau kuat ibadat ni, kesimpulan dan pendek kata daripada pekerjaan ibadat ni, annaka khabar, ialah sesungguh bahasa engkau tu hasilun, hasilah engkau. Jadi iza tu takluk sewaktu masuk khabar anna lah. Annaka ialah sesungguh bahasa engkau tu hasilun, hasilah oleh engkau. Idza nazarta, apabila memandang oleh engkau, dan apabila meniliklah oleh engkau. Engkau tilik dan engkau pandai dan engkau renung fi dalaili sun'illahi azza wa jalla, pada segala dalil-dalil dan tanda-tanda bagi perbuatan Allah, perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan Azza wa Jalla. Jadi apabila engkau memandang pada segala tanda-tanda dalil-dalil perbuatan bagi Allah Ta'ala tu, jadi dalil-dalil dan tanda-tanda perbuatan Allah Ta'ala, kau perhati di tanda-tanda dia, di tanda-tanda perbuatan Allah, macamnya Allah Ta'ala buat langit, macamnya Allah Ta'ala buat bumi, macamnya Allah Ta'ala, kita ni perbuatan Allah Ta'ala belaka. Engkau dia engkau perhati dalil-dalil dan tanda-tanda perbuatan Allah Ta'ala ni. Wa am'antan nadhara, dan pula mengamati engkau. Engkau tengok di dalil-dalil dan tanda-tanda perbuatan Allah, lepas tu engkau perhati pula, engkau cakna pula, engkau amati pula, an-nazara, akan memandangi, kemudian engkau halusi pula tertengah pandangi tu, alimta, nescaya engkau akan mengetahui. Jadi apabila engkau tengok, engkau pandai pada dalil-dalil dan tanda-tanda bagi kejadian Allah, lepas tu engkau tengok dengan halusi pula, di situ engkau akan terdapat dan akan hasil dan akan tahu apa? Annalaka, akan sesungguh sabitlah bagi engkau. Engkau tu, nah kita ni, ayyuhar rajul, walana, dan kita ni, musannif kita ni, sabit bagi kita, kita tahu apa? Annalaka walana ilahan, ada tu Jadi apabila kita tengok di perbuatan Allah dan dalil kata dia tu berubah, supaya langit dulu tak ada, lepas tu mari ada. Dalil kata dia baru timbul. Perbuatan ni perbuatan siapa? Persupangan langit, supangan kita. Mula dulu kita tak ada beranak, lepas tu kita lahir mari diperanakkan kita. Makna dulu tak ada, lepas tu mari ada kau besar siapa tua. Jadi berubah. Tengok di dalil-dalil tu, bahasa kata bagi kita dan bagi engkau dan bagi kami ni, adalah Tuhan. Ada orang menjadi,
ada orang menimu, ada orang mengada dan ada orang mengeluar. Siapa dia yang mengeluar dan menimu ni? Ilahan, ialah Tuhan. Tuhan mana? Qadiran, yang maha kuasa lah ia Tuhan. Jadi apabila kita tengok di perbuatan Allah, ataupun bila kita tengok dalil-dalil kata dia tu ada perubahan, dulu tak ada, lepas tu mari ada, lepas tu pergi tak ada pula. Tengok benar-benar duk berubah saat ni tu daripada perbuatan, dalil-dalil dia tu, bahasa kita yakinlah ketika tu, dan kita tahulah bahasa bagi kita dan bagi engkau tu ada Tuhan yang mengkuasa, ada Tuhan yang maha kuasa, lagi pula aliman, yang sangat-sangat mengetahui ia, hayyan, yang hidup ia, muridan, yang kanda ia, lagi pula sami'an, yang amat mendengar, lagi pula basiran, yang amat melihat. Lagi pula Tuhan kita ni, Tuhan apabila engkau tengok di dalil-dalil perbuatan, kita yakinlah ketika ni bagi kita dan bagi engkau tu ada Tuhan yang maha kuasa, yang mengetahui dan hidup. Lagi pula Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa ni mutakalliman, yang berkata-katalah ialah dengan sifat perkata dia. Lepas tu perkataan dia yang dia berkata dengan sifat perkata ni munazzahan, disuci akan dia, akan Tuhan tu, di maha suci, disuci dan dibersihkan akan Allah yang kuasa, yang hidup, yang bercakap-cakap ni maha suci. An huduthil kalam, daripada barunya oleh kalam dia. Jadi apabila kita tengok kepada dalil-dalil perbuatan Allah, di situ juga kita yakin bahawa bagi kita, bagi engkau ada Tuhan, dan Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan ni juga bercakap lagi pula dia suci daripada cakap yang baru. Makna kata kalam Allah ialah maha suci ia daripada kalam baru. Heran ni kita kecek dah kan, kita ngaji dah dalam usul. Dalam usuluddin tu makna kata Tuhan berkata-kata dengan sifat perkata. Maka sifat perkata Allah Ta'ala ni baru ke qadim? Jawab kata qadim. Sifat perkata yang ada di zat Allah, di diri Allah ada, hak tu qadim. Kemudian kita kata masalah sifat kalam kita namanya baru, sebabnya sifat kalam kita ada berhuruf dan ada bersuara. Adapun sifat kalam dan diri Allah Ta'ala, diri sifat kalam Allah ini lepaslah ia daripada baru, kerana sifat kalam Allah laisa biharfin wala sautin, bukan huruf dan suara. Wal ilm, dan ilmu Allah Ta'ala pun bukan baru. Maha suci, ilmu kita baru ni. Sebab apa boleh kata ilmu kita baru? Dengan sebab ilmu kita menduluilah ilmu kita oleh kejahilan. Tu sebab tu nafarak kita. Allah ni kita kata di kita boleh panggil lah, supaya kita manusia ni, kita tazik ni. Zik ni kalau yang ngaji, dulu yang tak reti boleh panggil dia tu alim, boleh panggil dia tu arif. Adapun Allah Ta'ala nak panggil arif tak boleh. Allah Ta'ala nak panggil gawa, nak panggilnya alim faqat. Allah Ta'ala panggil alim faqat. Tapi walaisa, dan tidak dikatakan Allah tu arifan. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala arifan. Sebab apa? Perhati molek. Jadi di kita dikatakan kita tu alim apabila kita ngaji pandai. Tapi sebelum daripada kita nak pandai, kita jahil dulu. Mari mayat budak tak pandai kecek, duk mari setahun 2 tahun baru pandai kecek. Lepas pandai kecek duk sampai 2 3 4 tahun, orang tua hantar pergi sekolah anuban, lepas anuban naik praktong, lepas praktong cuk moneh, lepas cuk moneh ngaji piatri piatu. Kemudian makna kata kita tu tahu, kita mengetahui kita tu alim, tapi alim kita mendului oleh apa? Orang panggil oleh kejahilan. Makna kata sabqul jahli, terdululah oleh kejahilan. Sebab tu ilmu kita, nama ilmu kita tu baru. Sebab dulu kita tak tahu, lepas tu mari tahu. Orang panggil tahu macam tu, orang panggil apa? Hadithun ataupun hadithun, dikatakan baru ia ataupun hudud. Adapun ilmu Allah sebelum daripada langit ni ada. Tuhan tahu dah kata langit tak akan ada. Bermakna kata ilmu Allah tidak didului akan dia oleh kejahilan.
Makna kata Tuhan nak buat kita ni, Tuhan tahu dah di dalam ilmu dia orang ni akan timbul zaman ni, masa ni sikit-sikit, masa ni orang ni akan hilang, masa ni akan timbul muka ni, Tuhan tahu dah. Sebab tu ilmu Tuhan tu maha suci daripada baru. Wal iradati, dan kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala bukan baru, kehendak kita baru. Dulu tak ada kehendak, masa kita budak tak ada nak po ketika wah tak ada nak po, nak kepek orang lain tak ada nak kan. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni muqaddasan, dimahasuci akan dia. Kita baca munazzahan, dibersihkan dia. Muqaddasan, dimahasuci akan dia. Dan dilepas akan Tuhan bagi kita dan bagi engkau ni, an kulli naqsin, daripada tiap-tiap kecacatan. Dah makna kata Tuhan yang sabit hak kita yakin, kata bagi kita ada Tuhan. Tuhan saat ni tu yang menjadi segala perbuatan. Dalil kata dia tu ada yang menjadi sebab dia duk berubah. Dulu ada, lepas tu tak ada, lepas tu mari timbul. Siapa dia menjadi? Allah Ta'ala lah. Lepas Tuhan menjadi ni muqaddasan, disuci akan dia dan dilepaskan dia an kulli naqsin, daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Dia lepas daripada setiap kekurangan, kecacatan. Wa afatin, dan lepas Allah Ta'ala daripada segala kebinasaan. Nak ya tahu Tuhan terlepas daripada kebinasaan. Lagi pula Tuhan saning la yusafu. Tuhan ni, Tuhan kita yakin bagi kita ada Tuhan yang kuasa, yang alim, yang hidup ni la yusafu, tiada disifati akan dia, akan al-ilahu al-qadiru al-alimu, tak boleh disifati bisifatil muhdatsin, dengan segala sifat-sifat bagi perkara yang baru mereka itu. Dengan sifat benar-benar baru mereka itu. Supaya kita ni baru. Sebab apa baru? Dulu ada tak ada. Lepas tu mari timbul, mari ada, lepas tu tak ada pula. Orang panggil ada, kita mari tak ada. Kemudian Allah, dia dikata mengadakan semua Allah, yang duk jaga semua Allah. Maka Allah Ta'ala ni dikatakan tak boleh kita nak mensifat akan dia dengan sifat bagi perkara-perkara yang baru. Kita ni benda baru ni. Sebab dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Satu hari kita akan tak ada pula. Lepas tu pergi timbul pula di alam mahsyar tu, alam kubur tu. Sebab tu kita dikata baru, duk timbul semua kita ni. Gelai timbul lah kan. Gelai tengok-tengok masa zaman kita budak-budak. Tak ada nah. Kereta macam lah ni. Ada street suit dulu, kereta apa? Kereta Toyota Cak Kuda. Lepas tu dulu kereta Toyota Cak Kuda tu habis diri dah. Hebat dah. Lepas tu masa budak lagi kereta Datsun. Datsun. Dah. Lepas tu kereta Datsun. Lepas tu zaman dulu lagi tu kereta Suzuki kereta Subaru tu. Habis diri dah tu. Cak orang panggil Subaru hebat dulu apa? Jihad Caketeng. Dah Caketeng tu. Tapi kita tak ada suka tu kata learning nak timbul Triton. Nak timbulkan Triton belum ada tu orang panggil Mitsubishi 1 cak 2 cak. Tak ada sekolah kepala otak kita. Semua benda ni dikatakan benda baru. Dulu tak ada lah ni mari ada. Saya tak? Dulu ada tak Isuzu Triton, Isuzu apa? D-Max tak ada. Triton ada tak ada. Mitsubishi tak ada dulu. Dulu Toyota dengan Isuzu, lepas tu Datsun ya dulu. Lepas tu mari timbul ni orang panggil benda baru. Dulu tak ada, lepas tu mari timbul. Lepas dulu kita tahu mutu ke apa? Mutu pesen tak ada. Kalau timbul kereta kau mutu pesen kapi. Lepas tu orang duk kaji di hari ni. Duk kaji nak sikit lagi semua dalam bana-bana kereta pesen pakai api faifa belakang tu saya pakai dah menyok. Sebab apa? Sebab akhir zaman sikit lagi menyok kau habis. Buat akhir zaman menyok kau kurang. Terpaksalah manusia saat ni tu kena wa'af kereta dan mutu pakai faifa. Malaikannya kereta nak pakai apa muak berat-berat seperti kereta nyodok, seperti kereta gudang, hak ni kena pakai minyak kau api ya tak agak. Ni manusia dak kaji dia hari ni, ia akan tubik 10 tahun 20 tahun lagi akan datang semua bandar pakai kereta faifa supaya di Europe pakai kereta faifa dah lah ni. Sebab orang panggil nak perayak naman, orang panggil palangan, orang panggil. Benda orang panggil ni benda baru lah kau. Sebab Saudi duk balas dengan Yamin pun apa? Buku duk berubuk menyok. Sebab Saudi menyok ya kurang lah ni.
Menyok ya, telaga ya saat ni tu orang panggil Kodaleh. Lepas tu hak Yamin jadi menyok tu jadi tinggi lagi, banyak lagi. Hak Saudi tu jadi belaga je tu jadi daleh. Seruk tu tak nak naik mana dah. Ni makna kata benda baru. Dulu menyok banyak, lah ni menyok kau kurang. Dah. Gapo lagi kita nak ayat atas benda baru. Baru timbul. Dulu tak ada terosak telefon tak ada dulu. Handphone ni tak ada. Lepas tu kita ingat masa 10 tahun dulu. Ada ke handphone? Tak ada. Samsung tak ada. Lepas tu Vivo tak ada. Dulu ada koda Nokia. Debeh je kat dah. Nokia besar pegang itik mampu dah. Kan? Masa 30 tahun 20 tahun dulu belum kita nak pergi Suria tu, handphone tak timbul lagi. Kalau nak pergi Suria tu timbul handphone, hak Nokia hak besar, hak tak asing duk pakai tu. Lepas tu masa tu telefon tu harganya 37,000 kau. Handphone kita wakal ni tak ada timbul lagi. Ni mereka panggil benda hadis ataupun dia panggil benda baru. Gapo lagi benda baru? Banyak benda baru timur. Gapo lagi? Dulu adakah kita tak timur gapo lagi? Dulu tak ada. Setengah daripada benda tak ada dulu gapo lagi? Lah ni ada timur. Dulu kita kata masalah gapo? Dulu kita kata benda tak ada timur masa dulu learning mari timur. Mana kita tengok lebana-bana. Lebana-bana. Lepas tu di kawasan kita dulu saat ni tu gapo tak ada tik dulu. Dulu batas 2 link, lah ni jadi 4 link. Lepas tu dulu pada tu 40 tahun, batas apa? Batas kapung ya, batas merah ya. Lepas tu bohnyok tah, baru dah, baru timur. Dah. Wala yajuzu alaihi. Dan tidak haruslah di atasnya, di atas Allah, di atas al-ilah. Tak harus gapo? Ma yajuzu oleh barang yang haruslah ia barang alal makhluqina di atas makhluk mereka itu. Di atas semua makhluk itu. Makna kata wala yajuzu alai, dan tidak boleh dan tidak harus alaihi ay alal ilahil qadir. Gapo tak harus di atas ilah? Ma yajuzu oleh barang yang terharuslah ia barang alal makhluqina di atas semua makhluk ni. Mana makhluk? Yakni apa sebut makhluk? Yakni benda hak Tuhan sudah jadi dah. Faham tak? Kita duk suruh banyak kali dah sini. Mungkin tu apa? Benda hak ada ataupun benda hak tak ada. Panggil mungkin. Makhluk yakni mungkin juga, tapi benda hak Tuhan sudah jadi. Lepas tu bagi Allah ia tak bersifat dengan sifat yang bersifat oleh makhluk. Mana sifat makhluk? Tangan ni. Tangan makhluk tak? Kemudian kita nak buat satu perkara, nak pergi kalek, nak pergi apa? Tangan. Lepas tu kita nak nyaku, alat kita nyekakah apa? Kita nak menyaku dengan tangan kita. Lepas tu kita nak makan, kena makan dengan mulut. Ni orang panggil sifat-sifat makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa alam ni, wa langit, wa bumi, wa jin, wa kita ni Tuhan pakai tangan ke? Dak. Allah Subhanahu wa taala buatkan alam ni, langit, wa matahari, wa bulan, wa bintang, yakni buat dengan qudratillah, dengan sifat perkuasa yang ada di Allah. Tak serupa dengan kita. Kita nak menyaku, kena buat dengan tangan, pergi dengan tangan lah kan. Maka kita nak buat gak, kita nak menesik, kena pakai tangan. Lepas tu gak lagi, kita nak gali telaga, kena pakai tangan, kok pakai tangan serta alat menyaku. Dah. Lepas tu kalau kita nak bergerak, kalau ni kita pakai kereta. Kemudian Allah Ta'ala adakah bersifat macam-macam ni? Jawab kata kita kena tolak semua. I'tiqad lati Tuhan tak bersifat semacam bersifat oleh makhluk-makhluk saat ni. Wala yushbihu. Tuhan tak bersifat dengan makhluk. Sebab itulah orang i'tiqad kata Tuhan tu serupa dengan makhluk. Maka kufurlah orang tu. Fahuwa kafirun kawliyazubillah. Fufuk mujassimah. Kata Tuhan ada tangan. Lepas tu fufuk kufur ni lah. Mujassimah. Apa mujassimah? Yakni orang dan kumpulan yang berpegang kata Allah Ta'ala berjising semasa makhluk. Tu orang panggil fufuk mujassimah. Faham tak? Tapi Mu'tazilah dia tak ada kufur, tapi dia mubtadi' fasikun mubtadi'. Adapun mujassimah dia siapa mertabak kufur dengan sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala berjising macam kita. Kita jising ni? Jising.
ada ngah tangi, ada ngah jari, ada ngah hidung, ada ngah mata, ada ngah telinga. Ada. Sebab tu kufur dia tu. Wala yushbihu, dan tiada sebandingi ia Allah. Tiada menyerupai ia Allah Ta'ala ni syai'an, akan sesuatu pun. Syai'an tu sesuatu pun nakirah tu. Tak ada kira sesuatu tu daripada mana. Syai'an kainan, sifat yang adalah ia syai' min khalqihi ay min makhluqihi. Tuhan tu tak ada sebandingi pun akan sesuatu daripada kejadiannya kejadian Allah. Tuhan tak ada serupa, tak ada sebanding. Sebab ayat mari kata nah, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamithlihi syai' wa sami'ul basir. Tidak ada seperti seumpamanya Allah syai'un minal makhluqat ataupun syai'un minal hawadith. Tuhan tak ada serupa. Nak iktikad molek tu. Takut mari kacau hati ya. Kacau hati nah. Tuhan serupa ni motor apa? Tuhan serupa dengan muka tu. Takut khawatir ni. Benda telitah-telitah saya dalam hati duk mari macam tu. Kita nak tolak tu. Tuhan tak ada sebandingi, tak ada serupa. Walaupun satu muka di dalam dunia tak ada. Wala yushbihuhu syai'un, Tuhan tak serupa dengan satu perkara daripada makhluk. Wala yushbihuhu, dan tiada menyerupai, dan tidak sebandingi akan Allah syai'un, oleh sesuatu pun, ai min khalqihi ataupun min hawadis, ataupun daripada perkara-perkara yang baru ataupun daripada makhluk Allah. Jadi Tuhan tak ada serupa satu perkara pun daripada makhluk, dan makhluk pun tak ada sebanding sikit pun dengan Allah Ta'ala. Makna tak makhluk dalam dunia ni ada serupa dengan Allah? Tak ada. Lek Tuhan tak ada serupa dengan makhluk, dan makhluk ini tak ada serupa juga dengan Allah Ta'ala. Faham? Kadang-kadang kita terua orang ni. Kadang-kadang Zaid dengan Allah ni nampak semua. Ada. Makhluk ni. Zaid nama makhluk. Abdullah nama makhluk. Tapi dua orang ni nampak semih. Muka nampak meh-meh. Ni orang panggil syibih. Ada pun Allah Ta'ala ada semih dengan demo tu, semih demo ni. Ada syibhun dengan tu. Sibih dengan tu, sibih dengan ni. Sebanding dengan tu. Tak ada. Tuhan tak ada sebanding pun daripada makhluk. Makhluk pun tak ada serupa dengan Allah Ta'ala. Tu kena etikad tu, etikad kita tu. Wala tatadammanuhul amakin wal jihatu, dan tidak mengandungi akan dia akan Allah, tidak melekapi akan Allah Ta'ala ni. Apa dia? Al-amakinu, oleh segala tempat-tempat. Kita nak kata Tuhan duduk situ, Tuhan duduk sini. Apa kita? Lah ni duduk mana weh? Duduk le bala, wah bala. Setagi kita duduk tah ponok, start duduk wah no. Kita ni mengandungi kita, melekapi kita oleh segala tempat-tempat. Tempat kita tak tetap. Lah ni tempat kita sini ni. Tempat tak kerisi. Setagi duduk dalam bilik. Ataupun setagi for kita klik duduk ponok, satu ketika kita duduk tengah udara. Orang panggil tempat kita tengah udara mana? Macam kita duduk tah kapal tubek. Duduk tah kapal tubek, orang panggil tempat kita mana? Fil jawi. Sebab tu bahasa Arab tu, anta tatla at-ta'irah, engkau saat ni tu naik kapal tubek, maka tempat engkau ketika tu aina makanuka, di mana tempat engkau? Kita jawab makani fil jawi, tempat aku di tengah udara weh. Tak? Tempat Tuhan tak ada. Kita nak kata Tuhan duduk ponok, Tuhan duduk sejai, lepas tu Tuhan duduk lebala. Lah ni Tuhan duduk dengan kita. Duduk dengan kita pada masa Allah kecek pe ya. Tuhan serta dengan kita. Makna Tuhan serta dengan kita, Tuhan sekali dengan kita. Makna rahmat Allah Ta'ala sekali dengan kita. Bukan nak royak tahu Tuhan duduk dalam bala ni, faham tak? Supaya kita tahu kita majlis ni. Fi majlisil ilmi ataupun fi halqatil ilmi, Allah ma'ana. Di dalam majlis ilmu Tuhan serta dengan kita. Makna Tuhan duduk dalam ni kan? Dah tak ada nak royak gitu. Nak royak kata di dalam bala ni penuh dengan rahmat Allah, kerana malaikat semua duduk doa kita. Faham tak?
Tu cara kecek tu. Wal jihatu, dan Allah Ta'ala tidak terkandung dan tidak melekat pi Allah oleh segala pihak-pihak yang ni. Al-jihatu ai al-jihatu sittu, oleh jihad yang ni takdir tu. Tuhan tidak mengandungi dan tidak melekat pi Allah al-jihatu sittu, oleh jihad yang ani. Mana jihad ni? Jihad ni mana? Yaminu kanan, wa shimalu sebelah kiri, amami depan kami, wa khalfi belakang, fauqi atas bawah. Dah kan? Sebab kita baca lebih ni dah. Wa mislu zalika an yamini wa aymanihim, wa mislu zalika an shimali wa an syama'ilihim, wa mislu zalika an amami wa min wa khalfihim, wa mislu zalika min fauqi wa min tahtihim. Dah fauqi wa fauqihim wa min tahti wa tahtihim. Dah kan? Ni depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan lagu ni. Dak. Kita lah ni misalnya kita kata mu duk pehana, ada mau tu duk bucu dinding we, pehak tepi dinding. Ada mau ni duk tengah bala we jihad dia. Tu dia panggil berjihad kita, tapi Tuhan kita kena iktikad dan berpegang Tuhan tidak berpihak. Tak ada pihak atas, tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Wala tahulluhul hawadithu, dan tidak menjatuh akan dia akan Allah. Tidak menepuh akan dia akan Allah. Tu mana? Wala tahulluhu, dan tidak menjatuh akan dia. Apa tidak menjatuh? Yakni tidak memasuki akan Allah gitu. Dalam wala tahulluhu ay la tadkhuluhu wala taqa'uhu, tidak masuk akan dia akan Allah, yakni tak boleh masuk pada Allah, pada zat Allah ni tak boleh berlakunya. Wala taqa'uhu, dan tidak berlakulah akan dia akan Allah al hawadisu, oleh segala perkara-perkara yang baru. Sebab tu orang panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menipu akan dia dan tidak menepuhikan dia dan tidak menjatuh akan dia oleh perkara-perkara yang baru. Inilah sifat baqa Allah kan? Kita ngajar wujud, kidam, baqa. Apa makna baqa? Yakni makna tidak ada akhir baginya bagi Allah. Karena Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, kullu syai'in halikun illa wajhang. Kullu syai'in, tiap-tiap suatu perkara daripada makhluk, daripada benda baru ni. Syai'in, kullu syai'in halikun. Ulama tafsir nak qabilul lil halak, terimalah ia bagi kebinasaan. Semua perkara ni, makhluk ni, langit, bumi, bintang, matahari ni, terima ia kebinasaan. Malaikat illa wajhah ai illa zatah. Tu sifat bakok hak kita duk mengaji. Ni Tuhan ni tak berlaku di Tuhan, tak tepuh di Tuhan, tak jatuh di Tuhan oleh segala perkara-perkara yang baru, oleh perkara-perkara yang punah. Wal afatu, dan oleh segala kebinasaan di Tuhan tak ada binasa. Kita binasa. Ada binasa, ada punah dah kan. Dan ni kita segar. Pas satu hari nyagi kena paku, sakit binasa tika tu, punah tika kita. Mula-mula ni kita duk molek-molek wak kereta tengah batas, dia belaga. Nyagi tak khabar weh. Nyegelak mata kok mana tepuh orang tengah batas, mati demo dek nu. Kita pergi belaga cielak, pecah kepala, tak khabar 3 hari 3 malam duduk hospital. Menasar ni menepuhikan kita, menipu akan kita oleh kebinasaan. Kama dia makhluk ni binasa, Tuhan tak binasa. Tengok tika nu kan. Tika semua Tuhan turun hujan 40 tahun basuhkan bumi. Basuhkan bumi, lepas tu gulung dunia, gi sakut di tiap arah. Lepas tu Tuhan tanya tika Tuhan seru, ada lagi kah di hari ni selain daripada aku? Ada lagi Tuhan tanya. Selain daripada aku ni, ni Tuhan nak tunjuk kedebel dia, nak tunjuk megah dia, nak tunjuk kehebatan dia. Tuhan kata, ada lagi ke seorang yang duk bernyawa lagi, duk hidup lagi? Maka pergi jawablah tika tu oleh malakul maut. Dah. Lepas tu Tuhan kata, limanil mulkul yaum, bagi siapa hari ni? Dah. Kerajaan bagi siapa kerajaan hari ni? Tuhan kata, ni
dunia pun hancur habis licin dah kisakuk di tiarah manusia pun mati bila licin. Tuhan kata limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ni mati habis. Malaikat mak pun jawab kata amba ada ya Allah, tak ada mati lagi. Tuhan kata limanil mulkul yaum, jawabnya lillahil wahidil qahar, bagi Allah Tuhan yang tunggal, yang satu, yang amat-amat kuasa. Nak ya tahu Tuhan tak ada punah, Tuhan tak ada menepuhikan dia oleh kebinasaan. Tak serupa kita. Sebab tu tak usah buat sedaplah kita ni kena mati. Sebab tu cedek wi banyak. Hari-hari cedek amalan wi banyak. Belah dunia sesak sikit pun tak apa hina sikit tak apa, asal amalan akhirat wi penuh noh. Hodok serabutnya takut bergerak di akhirat. Dunia ni sungguh mewah, tapi mewah pun tak sungguh li. Dunia seni tapi seni tak sungguh, tapi akhirat kita bergerak. Hak ni nyanyi. Sebab hidup tah dunia, orang lain dia belaka dengan jemaah, dengan baca Quran, dengan ngajar, dengan ngaji. Dia buat amal, dia tolong orang. Tapi yang ni duk buat gapo semaya jemaah pun tak ada. Baca Quran pun tak ada, ngaji pun tak ada. Masa sama 12 jam, 24 jam, tapi buat apa ya tak ada tu lalu Rugi tak bagi dia? Oh lah rugi, khasara. Sangat-sangat rugi bagi dia. Masa teh jadi 24 jam, demo ni dengan ngaji, demo ni dengan jemaah, demo ni dengan sunat kapit waktu, demo ni dengan baca Quran, demo ni dengan wirid, demo ni dengan zikir. Tapi ya 24 jam, tapi duk tidur semaya jemaah pun tak ada kapit waktu. Buat namu hemung ni. Cuba fikir. Ni bukan demo kita bakal fikir tak. Aku duk ni maksud hidup ni Tuhan hantar mai buat gapo? Untuk ibadat ke Tuhan ke? Untuk semata-mata jadi hamba dunia, hamba manusia. Kalau mung jadi hamba dunia, mung jadi hamba manusia, mung klik ke akhirat, mung tak ada gapo sekarang mung ni. Tapi kalau munduk tah dunia, menjadi hamba Allah, mengkhidmat ke Allah, mengibadat ke Allah, bagi ke akhirat mung daripada minaz zafirin wa minal faizin, daripada orang beruntung dan orang bertuah. Tapi kalau munduk jadi hamba dunia, hamba manusia, mu orang rugilah sangat-sangat di akhirat nanti. Kita nak jadi ibadatillah ke ibadatil dunia wa ibadatin nas. Fikir sendiri. Nak jadi hamba dunia ke, nak jadi hamba bagi manusia ke, nak jadi ibadatillah. Fikir nak ibadat Tuhan kau nak hamba pada siapa dia. Deh. Wa nazarta, dan saya dan engkau pun nampak pula apabila kau pandai di segi dalil-dalil tanda perbuatan Allah Taala, akan nampaklah tika tu ada Tuhan yang menjadi, Tuhan yang alim, Tuhan yang hidup. Wa nazarta, dan engkau menilik pula atas pada sana, atas pada noh. Wa tuah rata atas pada kata wa nazarta tu soalah ta summa jumlatul amri annaka iza nazarta. Atas situ. Jadi soalah takdir summa jumlatul amri, kemudian khulasah dan kesimpulan dan pendek kata daripada pekerja ibadat ni, annaka, bahawa engkau itu iza nazarta, apabila engkau pandai, engkau renung, engkau tilik fi mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam, fi mu'jizatir rasul, pada segala mukjizat yakni perkara yang memperlemah akan seteru ataupun gulawai bagi Nabi. Mukjizatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tu mun tengok kepada semua daripada perkara-perkara kepelekan, perkara-perkara yang memperlemah akan seteru dan gulawai bagi Rasul dan Nabi. Wa ayatihi, ini sebagai atas tafsir pada mukjizatihi. Wa ayatihi, dan segala tanda-tandanya tanda Rasul, yakni tanda-tanda yang tunjuki di atas kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala wi ke Rasul. Wak gitu takdir tu bahasa Jawi. Wa ayatihi, dan engkau pandai pula pada segala ayat-ayatnya ayat Allah, yakni tanda-tanda kekuasaan yang tunjuki di atas kekuasaan Allah yang beri kepada Nabi. Wa a'lami nubuwatih, dan segala a'lam,
gapo segala a'lam, yakni segala orang panggil gapo alamat tu, wa a'lami nubuwati, dan segala alamat dan tanda di atas kebenarannya. Nah, wa a'lami nubuwati, dan bagi kata benarnya ke Nabi. Segala alamat-alamat yang Allah Ta'ala wi Nabi yang tunjuk di atas kebenaran Nabi. Alim ta'annahu, nascaya engkau akan mengetahui. Nak alim ta tu, nascaya engkau mengetahui. Nak alim ta, bukan alim tu takdir nah. Wa luar la'alla sawab alim ta. Apabila kita pandai pada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi ke Rasul, maka di situ juga kita akan yakin dan kita akan tahu annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya ar-rasul tu, Rasulullah ialah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa aminuhu, dan orang yang boleh dikepercayai akan dia, akan Rasulullah, ala wahyihi, di atas wahyu akan dia, akan Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Qada tu. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Habis itu. Kama dia apabila kami menetap akan Yusuf saat itu di dalam kota Mesir ataupun di dalam kota Raja Aziz, yakni bininya Nabi Nagapa Siti Laikha. Lepas daripada kami menetap di dalam Mesir saat itu supaya kami nak ajarkan ilmu takbir mimpi. Lepas pada tu, walamma balagha ashuddahu, dan tak kala tercampailah ia Yusuf, umur dia ni, ashuddahu, yakni umur dia tu sampai kepada keceridikan lah. Orang yang gapo, orang panggil otak yang penuh. Mana ashuddahu ni, orang yang sangat-sangat otak dia saat ni tu yang penuh. Sebab itulah orang muda yang otak tak penuh. Orang umur 40, 30 ni otak dia kau tajam, otak kau panjang, kau penuh. Orang muda nak pergi lawan dengan orang tua tak leh, orang tua ni otak penuh. Walaupun yang ngaji tak pandai tapi otak dia jauh mikir. Bab mikir dia jauh. Sebab tu Nabi Yusuf saat itu apabila ia sampai kepada penuhnya akal dia, yakni bersangat telah dia saat itu kepada warasan dia, dan pula masalah otak penuh. Mana kan ni? Walamma bala ashuddahu wa huwa 30 sana. Wa huwa, dan ia Yusuf. Apa makna ashuddahu? Yakni 30 sana. Umur bagi Yusuf, usia Yusuf sampai kepada 30 tahun. Au thalathun, takdirna wa huwa 33. Yakni 33. Makna kata asyuddahu ni orang laki-laki ataupun seorang yang umur dia sampai pada 30 ataupun 33. Jawab lama, atainahu, telah gapo dia, yakni telah memberilah oleh kami akan dia, akan Yusuf, kami beri ke dia gapo dia, hukman, akan hukum. Apa makna hukum? Hikmatan, yakni akan ilmu naf'ah. Jadi dalam ia apabila sampai umur 30, sebab tu nak fikir molek. Tuhan nak bagi ilmu pada seorang muda-muda, Tuhan tak bagi. Kurang-kurang umur duduk di 30 baru Tuhan nak curah ilmu. Ni tengok Yusuf ni. Tuhan tak wi hikmat pada Yusuf tu umur muda-muda. Lepas tu kita learning, kita tak ada jadi Nabi, tak ada jadi Rasul. Lebih lagi lah Tuhan tak bagi kepada kita tu akan ilmu dan akan hikmah. Faham molek ni? Tengok ayat ni. Dah. Tuhan tak bagi kepada seorang tu ilmu dan hikmah selama mana dia umur 20, 21 ngaji tu bijak dah. Tapi Tuhan tak bagi hikmah dalam ilmu dia.
Kemudian Allah Ta'ala kami bagi dan kami beri akan Yusuf hukman hikmatan, yakni ilmu hikmah. Ilmu apa? Yakni ilmu naf'a. Wa ilman, dan kami berikan dia tu ilman. Apa ilman? Fiqhan fid din. Satu orang yang dapat faham di dalam agama. Dah. Makna kata dalam keadaan dia tu umur 30, Allah Ta'ala wi hikmah ilmu naf'a, dan Allah Ta'ala wi mengerti pada ilmu fiqh ataupun pada agamanya. Allah Ta'ala baru berikan masalah hikmah dia dan faham dia sani pada agama. Bila ni atainahu, ta'ala memberi oleh kami akan Yusuf memberi qabla an yub'atha nabiyya, sebelum daripada dibangkit akan dia akan Yusuf nabiyan, sebagai jadi nabi. Makna kata sebelum dibangkit dia jadi nabi, Allah Subhanahu Wa Taala dah ilmu dak curah ilmu dah dia. Dah. Sebab tu kita orang ngaji pun nak duduk sinilah 30. Celah 30 kali kita kaca sampai 40. Kalau nak aling pun aling dah. Ngaji mula-mula sepuluh budak ni kita misalnya. Budak ngaji Pak Tong ya aling lah. Tak aling, cumanya reti baca, reti menulis ya. Nak kata aling tu nadir benar. Kalau budak umur 7 tahun aling supaya Imam Syafi'i nadir budak ni. Imam Syafi'i umur 12 tahun boleh tua. Nah, masa dia duduk di Baghdad, orang tak dia tu jadi mufti dah. Lepas tu budak pesing ni orang panggil budak otak geliga. Budak ni budak nadir. Lepas tu kalau kita lah ni umur 7 tahun aling, orang nadir. Kemudian hukumnya nadiru an-nadiru wujudu kal ma'dum. Ada dia supaya tak ada supaya Imam Abu Hanifah umur 12 tahun boleh jadi mufti. Orang ni orang nadir, orang luar biasa, orang ni luar biasa. Lepas tu kalau kita tengok kebiasaan folk kita ni umur 7 tahun tak tahu kok mana duk telanjang bogel, duk main main po lagi. Ya kan? Lepas tu orang ketua Wi ni pelak, tu orang nadir dah tu. Tu pilih suku dah tu orang tu. Wa kazalika, dan seperti dimainkan itu, kama jazainahu, seperti mana kami membalas akan dia akan Yusuf, kami nak balas dia ni najzil muhsinin, semacam kami membalaskan al-muhsinin akan orang-orang yang baiklah mereka itu li anfusihim, bagi diri mereka itu. Nak kata orang baik Tuhan balas baik nah. Sebab tu kita jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik, satu hari kita boleh benar baik. Walaupun dunia kita tak leh, akhirat kita dapat. Walaupun dunia kita sesak, tapi kita taat pada Allah, akhirat kita dapat. Tapi kalau dunia kita karut, tak sah azal kata akhirat dapat. Dunia pun kena bala tabur-tabur dah. Kau ni semua jadi orang baik lah, jadi muhsin. Orang baik Tuhan muhsin. Sebab tu sebab ditakwil bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat barak. Apa Al-Rahman? Makna rahmatun, rahmatun lil mukminin, dan pula orang panggil rahmat yang umum bagi orang mukmin daripada orang kafir. Tuhan umum belaka rahmat dia pada orang beriman, orang kafir. Tapi makna gana rahmat, yakni Tuhan sat ni Al-Muhsin, Tuhan yang buat baik. Tuhan sendiri orang baik. Lepas tu kita hamba yang nak jadi jahat. Kalau kita hamba jadi jahat, kita tak turut tok mengulu. Tok mengulu kita Tuhan. Kemudian kalau kita tak turut tok mengulu, misal kita nak contohnya. Kita contohlah tok mengulu orang baik. Lepas tu hamba pergi jahat. Maka hamba pergi jahat, maka digodekan hamba ni. Kemudian kita kata seorang saat ni, apabila dia sakit, tu makna kata Tuhan godel ya dah tu. Godel apa nak godel ya wih khabar. Supaya ni, pok godel anak, mak godel anak. Sebab apa pok godek nak? Sebab ia tak semaya. Dia tak semaya pok godek. Nak wi ia semaya. Ia tak reti pok godek. Godek saya ke godek beci? Godek saya. Lepas tu Tuhan godek kita wi sakit. Sakit wi dengan cimani. Sakit wi dengan darah tinggi. Sakit wi dengan kau. Tuhan godek supaya nak wi kita ingat dia. Tuhan saya kita tu. Supaya pok kita godek kita. Ya saya kita. Supaya tu juga Tuhan godek kita dengan wi nyakit. Nyakit kau. Nyakit cimani. Nyakit darah tinggi. Nyakit marah. Sakit mak ring. Tuhan godel tu Tuhan saya kita tu. Faham tu? Sebab tu jadi orang baik. Pisahlah jadi orang baik. Buatlah lalu jadi orang baik. Pisah Lepas tu baik kita tu kena baik hati mula. Lepas tu baik cakap baik kedudukan, baik muamalah, baik perangai, baik hidup baik rezeki, baik anak bini, baik semua. Lagi pula orang panggil boriwan kita pun kena jadi baik.
Kalau kita nak jadi baik, kalau kita baik, semua orang tepi kita akan jadi baik. Orang pakai minyak, sebab dia pakai minyak bau. Sebab tu orang panggil kita jadi orang beruntung. Jangan jadi orang celaka. Kalau orang celaka, orang tepi kita beci kita habis. Kalau jadi orang celaka, dia tu sekak dia klik jadi musnah habis orang. Sekadar dia punah, tak apa lagi. Orang tepi pun jadi punah sebab dia. Lepas tu nak tanggung. Dosa kita diri pun teruk dah weh. Dosa kita tak nak tanggung di hadapan Tuhan. Dengan sebab kita orang berdosa apa dah. Oh, dosa demo sebab kita. 2 kali tanggung. Jangan. Kita jahat sekadar sore di. Lepas tu suk kejahatan tu seduk goyak kat orang. Kita jahat sekadar kita. Lepas tu kita bertobat dengan Tuhan. Jangan kejahatan kita. Siapa heret orang masuk dalam mengaku sebab kita. Tu sebab tu kena jaga jadi baik. Pada kita baik, orang tepi kita akan baik. Sayang kita akan baik. Lepas tu anak bini kita akan baik. Semua orang tepi kita akan. Walaupun manusia tak nampak. Tu manusia. Tu manusia. Buat imolek sudah. Deh. Wa rawathu allati huwa fi baitiha. Dan mencerita. Tu mencerita. Ataupun duk royak. Akan Yusuf. Duk ceritakan Yusuf. Duk kosakkan Yusuf. Duk berkecekkan Yusuf. Duk bisik Yusuf. Allati oleh seorang perempuan. Yakni Zulaikha. Duk riwayatkan Yusuf. Duk kecekkan Yusuf. Duk bercerita-ceritakan Yusuf. Oleh allati. Oleh seorang perempuan yakni Zulaikha. Huwa. Ia Yusuf ni. Fi baitiha. Di dalam rumah allati, rumah bagi para puan. Jadi duk cerita-cerita akan Yusuf, duk kosak-kosakkan Yusuf, duk bercerita-cerita Yusuf saat ni tu, bahkan Yusuf saat ni duk dalam rumah dia. Siapa dia? Allati, ia perempuan dia murak dengan allati, musduk allati para puan. Siapa dia para puan ni? Ia para puan ni Zulaikha. Dah. Sebab tu jatuh dengan Tino dia tak boleh duduk kali weh. Payah kau tengah malam ya kau jadi pada. Sebab tu syarak pak kata wana syarak kata wala taqrabuz zina. Ya syarak tak ada lari di zina tu. Jangan duk hafal zina. Faham tak? Sebab apa syarak tu? Wala taqrabuz zina. Jangan menghafal akan zina. Apa makna jangan hafal zina? Jangan duk hafal muqaddimah zina. Gapo muqaddimah zina? Mula-mula kecek, lepas kecek kenyuk-kenyuk mata, lepas dah kenyuk mata wasa nak duk rapat, lepas duk rapat wasa nak jamuh dah kan. Pas sama-sama lek malam. Lepas tu kalau pukul 12 malam duk kecek gimana. Lepas tu ya lek malam tu setel pandai ya hiasi kita nampak wasa lain kau janguk lek malam ni. Sebab tu ya bahaya fitnah besar. Sebab tu orang Tino tak usah buat yakin lah mak orang kalau dia kata, mak mu orang ngaji aku nak serah anak aku tak mahu mustahil aku nak tinggal di Mekah. Deh. Puasa yakin tak? Mula-mula tu tak apalah, bobo lama tu ya kau balik Tino pun dak senyum-senyum. Boleh kira kau dak ni. Ni. Kena jaga tu. Sebab tu 2 perkara lu boleh patah orang ni selamat. Pertama duit, yang 2 orang Tino. Lari tak usah duk mula orang Tino kakak pun lari. Kalau nampak nak balik lari lu. Sebab kita jatuh dah 1 minit yang sedap tapi sesal selama-lama hidup weh. Jatuh zina sedap 1 minit 2 minit tapi sesal sepanjang hidup. Qada dunia, akhirat tu tak tahu gitu nak balas lah mana. Sebab tu lari. Tak usah main balik dengan orang Tino. Kalau kita orang nak ngaji, lepas tu kalau kita nak jadi orang besar, lepas tu kalau kita nak jadi orang lebih, tak usah duk main belik dengan orang Tino. Kalau nak bini terus lu dah. Tu bini terus So aku tak ok cakap meroyak orang tua. Ya kira ya. Kena ya tu. Royak tu lu senang. Tak usah duk main ngaruk-ngaruk. Orang main ngaruk you tak berkat weh, tak berkat. Tinggal benda-benda tu. Lepas tu orang nak jaya pun dia tak boleh ada benda-benda ni. Dia kena tahu lah dah. Lepas tu kita jangan tengok orang ni gana dia jaya, gana dia najah. Dia ada benda molek dia. Lepas tu dia tinggal benda-benda tak molek. Lepas tu sifat dia gopo dia ada dia dengan Tuhan tu. Lepas tu kita tengok kita nak jaya. Wak amal gana aku. Wak amal tak naik ni. Wak amal tak jadi. Ada benda-benda ni. Duk ngeceh Tino gatik. Kecek lah telefon gatik. Duk kecek ngorak gatik. Kita tak khabar dosa-dosa halus tu. Dosa halus tapi duk hari-hari.
buat hari-hari duk tamu hari-hari. Hari tak ada bertobat, dia jadi besar. Pas jadi besar dok orang kita tak jadi. Apa tengok banyak kan fok bining duk jadi dengan bining dah bini orang duk jadi tok lelaki. Patus setengah-setengah di mata tak sah wi fok ni jadi obota nama ke klume bang naik ke atas tu tak leh decok. Nyo tu baik boleh. Ni hak baru-baru ni fok kamerang mana? Ya kata tak sah wi jadi fok dia tak tahu nak buat kat mana dah. Ya tak fok ni sah wi jadi hati sabar tak sah jadi nayuk. Kalau fok ni jadi nayuk klume bang nak decok atas bukit kok nu tak leh. Banyak tu you nak buat potang kau tu tak leh potang kau ni potang dah. Potang kata fok ni jadi fok kelumeban, fok orang panggil osomo naik kok Krabi naik kok Bangkok tu tak leh decok tak kereta bah. Tengok dah saya dua ni. Lapis fok cucu dah ada decok. Puasa malu weh. Lepas tu demo komen tu dah. Mok siapa ya weh duk decok tak kereta bah ni. Kalau mati celah tu wak ya zubillah. Mok siapa tu? Tahu siapa tu? Allah pakaikan kelubung, pecahkan kelubung bakal luar dalai sini. Malu kok orang kan kelubung atas kepala ni duk Allah. Lah cucu dah tu. Neh. Pio tu cucu siapa, mak siapa, tutuk siapa duk decok tak kata bah tu malu ke tuai tu Deh, malu ke diri cik. Allahu akbarnya jadi orang kita ni depa bila tu nawa nafsu weh. Tu. Malu malu. Jahat tu jahat orang lain tak apa duk buka kok orang bodoh tu Lepas tu buka nah, pergi buka dalam ni dah laisuk dah tu. Ni orang panggil muzuhi ke maksiat kau orang. Tuhan dan Nabi suruh wajib kita menutupkan kejahatan kita apabila kita buat. Pas ni kita buat cur kau orang stay dunia ke. Pas akhirat esok mu payah nak lepas dosa tu. Sebab orang kata tengok belaka. Aku tengok moci tu duk decok tak taubat. Payah tu nak lepas tu. Sebab kita buka maksiat kita, keaiban kita, manusia semua tengoklah ni tu. Sebab tu nak buat maksiat jangan duk buka dalam laisuk ni. Buka laisuk ke setiap dunia tengok. Buat hak tengok semua akan jadi saksi di betang di hadapan Allah Taala satu hari. Payah dia nak masuk syurga, dia mampu nak masuk syurga lah kaki. Hai kita tengok ya duk decok ya Allah. Kata kalau. Jaga molek. Deh. Nak buat jahat tak usah royak orang mak. Buat seorang kita ni. Kalau mak masa tak agak benar, Fadil masa tak agak benar, nak buat seorang nak kocok lagi. Tak usah royak orang dia. Bukan suruh buat dia. Tapi buat seorang. Tu. Tengok Zulaikha ni duk main ni. Ni tengok ngorak ni bukan lon ni dulu gitu ni. Hati orang Tina duk iri kepada orang jatuh. Tengok apabila duduk dalam rumah kali tengok mula mikir ni. Setan yo pandai tengok ni. Kama dia Zulaikha duk kecek-kecek duk kosak kepada Yusuf yang ada di dalam rumah dia an-nafsihi, daripada dirinya diri Yusuf. Patu Zulaikha gapo makna warawathul lati wa fi baitiha ai talabat duk tutup ia Zulaikha. Duk tutup, duk cari jalan deh. Sebab tu retina ya buat niti buat titi. Sebab tu wazani berarti nak buat niti. Orang tina buat titi untuk orang jantan, lakah titi ke apa? Yakni berzina. Tutup ia Zulaikha minhu, daripada Nabi Yusuf. Tutup ke apa? Ayyuwaqi'aha, bawasa bersetubuh lah ia Yusuf. Menjatuh maknanya bersetubuh ia Yusuf akan Zulaikha. Yo wak jalan, wak titi. Lagu mana nak wi Yusuf tu jimuk dia, nak wi Yusuf saat ni tu menwotikan dia, setubuhkan dia. Sebab dia tak ada rasa lama ni. Sebab Aziz saat ni tu mati bucau. Orang mati bucau tak say nah. Tak say. Supaya mari sari dua ni. Mari sari dua ni. Mak dia tu anak seorang, umur besar. Rumah hak ni malah kata apa? Anak seorang tak mau bini, sebut bini tak mau. Tak mau bini. Lepas tu mak atau bini lah weh. Mak bini diri, mak belakang diri, mak tak mau bini. Lepas mak tangan tak mau bini, tak say bini. Apa tak mau bini ni satu penyakit juga. Pahala ni duk main kau, duk jadi sakit perut. Sakit perut. Berak tak ada berhenti. Deh.
Sebab apa? Sebab ia saat ni ada penyakit yang lain daripada tu. Tak sebin ni. Tapi hak ni Zulaikha duk tutup Nabi Yusuf saat ni tu mewatikan dia. Patut orang Tino ingat syahwah ya 90% akan yasa. Orang jantan akan 90 nafsu yasa. Faham ni? Orang Tino syahwah ya kuat weh. Syahwah ya kuat. Tapi syahwah ya kuat, tapi Tuhan lindung syahwah kuat tu dengan malu ya. Sebab tu di hari ni orang Yahudi ya pisahlah mana nak wei orang Tino tu habis malu. Dah habis malu cerak ya nafsu ya kuat dah 9 dah akan ya so. Apabila lagi beripung akan nafsu ya benar nafsu semata dah. Kata Tuhan buat nah. Misalnya Yahudi dok pisah nak buat ke sifat malu daripada para puan dah habis malu kan. Sebab tu jantan lah ni dipanggil oleh orang Tino. Ngeceh lah ni bukan jantan ngeceh Tino. Tino ngeceh jantan lah ni. Sebab tu fok kita pergi kok bedak Allah Tino kerik weh. Tak pakai pun jangan main lah ni. Tino tak kalau ku boleh supaya dengan ni ku boleh tu weh yang kata. Sungguh tak huduh sikit tapi Allah jangan hati. Lepas tu kalau pergi boleh pasang pang tu kat Allah. Mah ku ada sikit-sikit nak jual habis ya tak. Lepas boleh tak pakai satunya ingat tu. Nak buat apa-apa bismillah ke. Ya ingat. Tepat je ingat. Lah ni tok pakai rego wah boleh. Tok pakai rego lah ni nah. Cuba pergi jalan kok kedah. Apa kita ni baru ni. Budak Tino krik 3 orang. Pakak dok tengoklah. Mujur tak selegak kereta taknya curah air puyuk. Ni. Nak royak kata orang kena tu. Pas kalau tak kena tak pakai woko tak jadi dengan tok pakai dah weh. Pahala ni ada jadi dengan woko budak hafiz. Tok pakai. Lepas tu Fok mana? Fok Padung baca pun tak okey. Makna demo ada harapkan tak okey ni, makna tak okey boleh tupai dunia akhirat. Apa Fok ni dia tak pandai kata kok orang dia borok, dia pakai atas kau. Dek, kita ingat ni. Ya. Tak saya selalu bimbang ya. Ngaji ni molek, wit tua molek ya. Atau hari ada tu, orangnya Allah wi peri tu. Tak ada nak bimbang ni. Kele duk jalan hari-hari weh. Allahu akbar ni Siti Laikha duk tutup nah, buat jalan buat Siti nak Yusuf tu berjimuk dengan dia, setubuh dengan dia kerana dia tu sangat-sangat dahgonyo. Lama ni, tak ada rasa ni. Sebab tu orang Tino apabila tok lelaki tu dia bining 2-3 wajib gile tu seterik-terik seminggu sekali. Seminggu lek nung, seminggu lek ning, seminggu lek ning. Lepas pada tu kalau lebih pada tu bini nak beragir dah. Sebab tu syarat tu boleh muat gile ke seterik su dia tiap-tiap bini kismah tu seminggu je saya. Seminggu. Kalau 4 minggu mana sebulan klik kepada asal. Jangan lebih pada tu orang Tino mula tengoklah. Tengok ni kelang-kelang pun makin lama. Aduh. Deh. Dia jadi. Kalau mata gelisah, boleh cek makan tak apa dah tu. Mudah-mudah abdomen. Wa ghallatil abwab. Dah panggil Yusuf. Buat titi. Patu panggil nak Yusuf tak ni. Macam-macam lah sepolah ni. Orang buat lah ni kan. Wak jatuh kain dia. Buka dada mirem ni. Dada. Cih deh. Nak jatuh tu teringin. Lepas tu lepas pada Yusuf masuk dalam wa ghallatil abwaba. Mengselaklah ia Zulaikha. Selak apa? Al abwaba akan pintu. Koci pintu kita duduk dalam. Pas nak buat kena sama sore mak. Dah. Duduk dalam bilik sama sore. Zulaikha saat ni tu dah nak buat dia tutuplah kara-kara yang untuk nak jadi jatuh zina ataupun setubuh dia dengan Yusuf dia kocip itu lil baiti bagi rumah dia ya kocip itu bagi rumah wa qalat lahu dan berkatalah ia Zulaikha mana ni lahu baginya bagi Yusuf dia kata bagi Yusuf tanah hai talak pandai dia siyalah kedek Siya kedek so hai talak siyalah kedek so mari ni kak kau nak buat benar perkara jadi sempurna dunia akhirat ni hai talak siyalah engkau dek so mana nak ai halumma mari kau cip itu pak mari kau ni web pecah habis dah baju dalam tak baju mula-mula pecah baju selah
tinggal baju dalam. Lepas tu kahwin bini raja, kulit licin geling, sepuluh kulit topo weh. Pia tak teringin, pia tak titik alio. Deh. Lo nipu darah, lo nipu ada kerapu pasal tu tak boleh duduk dah. Wallamu dan lam pada lakani litabyin, mendatang akan dia untuk apa? Yakni untuk nak menyata kata hai talak. Apa hai talak? Yakni Siti Laikha duk panggil ke Yusuf, sialah dek so, marilah kau ning, hadirlah kau dek kau ni, kat kau ni, kat kau nak wi benda kesempurna wa fi qira'atin bi kasril ha, dengan kasrahkan akan ha. Baca nak hi talak. Dia baca itu. Wa fi qira'atin bi kasril ha, baca nak hi talak. Bi dhammit ta tapi baca hi tulak. Ada juga baca lagu tu. Qal, apabila Zulaikha katuk itu panggilkan Yusuf, pecahkan baju, tinggal dalam. Aduh. Pak Yusuf kata nak? Qal, tengok raju ni. Kalau kita lalulah hati. Kalau kita ni Nabi ni tak jatuh lemok siap. Qal berkata Yusuf, ma'azallah, aku minta perlindungi akan Allah. Kalau kita kan belah-belah minta perlindungan kan belah lagi belah-belah dah kita ni. Ma'azallah, apa makna? A'udzubillah, aku minta perlindungi dengan Allah min zalika, daripada dimakan itu, dimakan gabak zalikal maskur min talabiha ayyuwaqi'aha wa ghallatil abwab. Ni sebab itulah sama sore jangan main mula dah. Lari dulu. Kita tak yakin ni, kita tak jatuh ni. Apabila retina telanya bogel, tapi kita kata inni akhafullah. Nak kata dak kelemah ni. Mai dia mau pecah habiskan baju ni, nak kata habis dah. Dan dia mau pecah pak, kita nak pecah mata. Pada mau mai gosok kita nak kata inni akhafullah, lepas dah weh. Kalau mu boleh kata inni akhafullah, lopak gi, mung sat ni boleh duk wah bayang arah ni Nabi. Kalau kita orang tina kelanya boga kunci pintu kita duk dengan dia, kita nak kata inni akhafullah, membuka sikit weh. Kalau boleh kata kita tak berzina, kita boleh duk wah bayangi arash ilahi di akhirat nanti. Tapi boleh duk dah. Kalau ni ada cari lubang ni belaka, lepas tu kita ni nak boleh duk nak gerak tanggung gedak ni. Tak yamin belaka ni. Sebab semua ada nafsu belaka. Dah, malaikat kita tu kudung dah, tak ada gerah lah. Dah hak kudung, ada demo lepas tu dia kata nah, orang tina dia apabila dia nak sangat apa ni. Lepas tu kita ayat tahu, hak bemak ni potong tak dah. Dah tunggu dah tak? Dia tanyalah. Tunggu lebih-lebih tu tak ada kan. Pak kita nak jamin dak hati kita. Wasa jamin gedak ni. Supaya Zulaikha dengan Nabi ni tak apa, Nabi dia kata ma'azallah, aku minta lindung dengan Allah, tapi kita sikit lagi tu boleh lindung gedak dengan Allah Taala. Kalau dia berlaku baik ning Tuhan nak uji kita ni supaya puak woli-woli hak turun bukit pak masak nak minta air, kamar dia masuk dalam rumah tino koci bilik, koci ke rumah, lepas tu kelanye bogel dia tengok, payah takal aku nak berzina pun minta mu liling lu, aku nak tak tangan ku tah liling. Tak apa kalau orang siapa tengok, tapi kita ni tu dia, innahu rabbi, sesungguh bahasanya allazi ishtarani, rabbi dia tu penghulu kami, dia tu orang membela kami. Tengok gapo dia. Tak kalah. Masalah kita kata Zulaikha kata walamma ashuddahu, tak kalah lu. Tengok sini. Walamma balagh Yusuf muntaha quwwati, tak kalau Yusuf tu tercapai muntaha quwwati, yakni sehabis-habis daripada kekuatan. Apa? Yakni orang penuh kekuatan. Apabila ketika ni orang panggil orang penuh kekuatan, ataupun orang apa dia? Kecek bahasa kampung kita di rumah ni, orang sepenuh tubuh. Ataupun orang ni orang panggil tengah tubuh, orang lain tengah-tengah penuh. Kecek muda orang tengah tubuh, ataupun orang lain yang penuh, mana sehabis-habis daripada kekuatan, yakni orang tengah jangok, tengah kuat kekuatan, dan tengah penuh daripada akal fikiran. Fi syababih, yakni pada waktu muda dia. Makna kalanya apa? Tak saat ni tu penuhnya oleh kekuatannya pada ketika muda dia, ketika muda bagi Yusuf, a'taina, memberi kami oleh Allah fahman ke Yusuf, fahami, yakni ilmu yang naf'a wa ilman, dan ilmu kepada Yusuf. Jadi makna kata ketika Yusuf ni umur 30. Dah 30 cukup.
ataupun kita katanya dah 33. Makna kata orang tengah tubuh, orang yang sangat-sangat kekuatan, habislah kekuatan mana? Yakni orang yang sangat-sangat kuat pada ketika muda dia, maka kami berikan ilmu wika pahaman agama. Wa mislu hazal jaza, dan seumpama ini balasan allazi jazainahu, yang telah menjambalah oleh kami akan dia Yusuf ala ihsani. Tengok, orang apabila molek, Tuhan kata aku akan balas benda molek ke dia. Dah najzil muhsinin, kami balaskan kebaikan bagi mereka. Najzil muhsinin, kami membalas akan orang-orang yang baik mereka ala ihsanihim, ai li ajli ihsanim, karena kebaikan mereka. Wa fi haza tasliyatul lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala beri ayat ni supaya Allah Ta'ala nak menjerino hati Nabi, nak mengibu hati Nabi wasallam tu. Tengok ni Yusuf ni, setara dia ni Nabi juga, lagi pula dia diuji, dicuba oleh Allah siapa setara ni. Tapi Allah Ta'ala, aku nak balas ke Yusuf dengan sebab dia tu orang baik, orang berjuru. Dah kemudian apa makna warawatuhul lati, dengan wada'at, dan memanggil dan menyeru oleh perempuan bagi Aziz, yakni bini dan isteri bagi Raja Malik Aziz. Dia menyerukan Yusuf birifkin, dengan berlemah-lemah, walinin, dan beraluh ia. Dia panggil, dekso, oh dekso. Kita lah retina suara ni, jangan suara retina. Suara retina ada tak tengok Tuhan, Allahu Akbar. Nah, tengok Tuhan, supaya ngapai cok. Ada suara jangan. Suara makan lah. Kadang-kadang duk main gila lah telefon. Beramal dia mabuh boleh belaka. Tengok hak buh apa? Hak baru ni kena tipu duit 180,000. Buku dengan suara. Suara. Beh. Dapat suara tino je sejuk ah. Masuklah telinga kita hari ke hari. Allahu Akbar. Jela dah ni, hak ku dah ni. Jangan. Nah, pani dia panggil, "Dekso, dekso." Dengan suara yang berlemau, dengan suara yang beraluh akan Yusuf. Allazi wa fi baita, Yusuf ada di dalam rumah dia. Ila nafsiha, panggil dengan lemah-lemah, suruh pergi kepada diri dia. Kerana lihubbiha, kerana kasihnya Zulaikha. Kasih mana? Asyadidi lahu, yang sangat-sangat dak bergelegak. Kasih doa ku Yusuf, kena doa ku Yusuf, sampai legak hati. Jangan orang dia kena, kita tengok dia, pak tengok lain. Baita paling tengoklah. Tu jadi kat aku tu. Kita nak kata dia kena tak leh. Baita tengok dia paling kat leh senyum-senyum. Baita tengok dia paling kat leh. Baita paling kat leh tengok suk mata mana. Sangat-sangat saya duduk di dalam hati bergelegak dia panggil. Mula-mula ya hub, bahasa Arab ni, kasih. Lepas pada hub, ya syauq, orang panggil dia rindu. Lepas pada syauq, dia sani ishku, sangat-sangat rindu. Lepas pada sangat rindu, dia naik tangga al-junun, gila. Hak ni kata tua, guna istilah kelima, mabuk ais jauh. Dah sangat-sangat rindu dia kepada Yusuf. Wa hasuna baha'u, dan eloklah oleh rupa parah Yusuf. Yusuf ni jangok, bulu romo gapo, orang jangok jangan satu perkara. Kita tengok orang jangok, nak tak leh dengan muka ya apa bujur. Mula masalah hidung po cotek, bulu mata po lebat, kening po lebat, muka bujur molek, mulut saat ni nampak spek, tapi kita setengah mulut sepengah ikan tak lagi. Yusuf ni orang panggil masalah betul ke rupa dia ni janguk. Janguk siapa nak tik tak leh Zaikha gila ke Yusuf. Yusuf ni asalnya dibelikan oleh Qatfid ani buat kan? Orang yang duduk dia tu nak buat anak akak tapi jadi peling ni, mak akak nak makan anak akak ni. Karena janguklah oleh bentuk ke Yusuf, wa ghallaqatil abwabi alaiha, abwaba alaiha, dan mengkoci meselaklah Zulaikha kerana ialah ayo koci kerana dia, dan pula kerana Yusuf nak duduk sorang sama sorang. Dia duduk sorang sama sorang boleh buat kerja lah. Buatlah nak buat lagu mana pun dah sama sorang. Dah ni Pak Malik Raja Abdul Aziz, dia tak ada padu dah ke bini sebab kami mati pucuk. Tak ada nak orang tino orang jatuh dia mati pucuk, dia tak ada gaduh ngerti supaya fok lekat barel loning lah. Dia tak nak gaduh mana dengan bini sebab dia besar menonong lagi. Bini dia tak ada gaduh mana, cuba tanya fok hak ni. Tapi yang pelik bini kasih. Dah fok main barel, main ketung, main gapo ni, golek tak ada nak padu. Dia kuat sangat, dia tak ada nak berdoli ke bini, tapi bini sayang dia. Sebab apa? Sebab dia ada sakut pak juga dengan benda ni.
Semua cuba tanya kok Tino hak bai mai barang orang Tino saya. Walaupun bai tak semaya saya. Apa ni tak gaduh dengan bini. Dah. Kamari Malik Aziz dia tak gaduh dengan bini Zulaikha. Zulaikha tu jadi bini dah. Wa qalat dan berkatalah Zulaikha, halumma ilayya, mari kok ni, mai kok ni dek so, mai kok ni so. Faqal kata Yusuf, ma'azallah, aku minta lindung dengan Allah Ta'ala, a'tasimu bihi, aku berpegang teguhlah dengan dia, dengan Allah. Tok si dah. Apabila Yusuf tok si, Zulaikha ya klang. Perak ke klang. Tak agak terah. Yusuf nak lari tu bet itu. Zulaikha yang pergi pegang baju Yusuf. Pegang baju pengak baju Yusuf. Yusuf nak lari. Tiba-tiba buka pintu, Malik Aziz kelai. Bawa Malik Aziz kelai. Zulaikha tahu, ni abang ni, tengok Yusuf ni. Orang duk mau kita, khodai kita akak dia buat anak. Ni nak berzina dengan kau ni. Hanya pandang dia. Ni. Utar belik dia. Jadi Yusuf kok salahnya. Kamar dia kata, wallahu alam, cerita semula pula. Goya tak habis, cerita tak habis lagi. Banyak tu dulu. Kalau dah dulu malam ni, insyaAllah kita sambung semula. Gitu cerita Nabi Yusuf AS. Zulaikha apabila Malik Aziz kelik, tapi Aziz dia tak ada murih mana, tak ada kata apa Zulaikha royak dia caya bini dia lah dengan Yusuf tu. Pak itulah dalil mari kata Yusuf saat ni tu berzina ke, nak berzina dengan bini dia. Apa tu lepas pada telah dalil lagi kadate. Kalau misalnya baju Yusuf cari tah belakang piyah nak berzina, mana kata Zulaikha, kalau baju Yusuf cari belah dak pe, mana Yusuf nak berzina. Tengok kuda minggu duburing dia.